Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari Terus ini. memberikan keceriaan dan inspirasi kepada anda semua bersama kami di Wanita Hari Ini untuk siaran 29 Oktober 2021 di hari Jumaat yang penuh barakah ini bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga Fatin Hamimah. Apa khabar Fatin? Baik, lama kita tak bersama. Lama sangat-sangat rasanya. Dan hari ini sebenarnya hari Jumaat kami disatukan bersama anda penonton di rumah dan pastinya hari ini hari Jumaat kan ramai yang telah pun bercuti ataupun dah merancang untuk percutian hujung minggu ini. Kami harapkan dalam kita berseronok pergi bercuti bersama keluarga, jangan lupa SOP dan juga penjarakan fizikal ya nak. Betul. Walaupun seringkali kita dapat lihat statistik COVID-19 yang sedang berlaku di negara kita, sehingga semalam sebanyak 6,377 kes yang telah pun dilaporkan, dan saya kira walaupun negara sudah pun mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok, saya kira memandangkan masih ada lagi beribu-ribu kes yang tercatat setiap hari. Kita tidak boleh leka, kita tidak boleh alpa. Peperangan melawan COVID-19 ini masih lagi harus kita tempuhi bersama. Betul. Belum lagi dapat vaksin, cepat-cepat dapat vaksin dan bawa anak-anak anda mendapatkan vaksin. Baik. Yana ada sesuatu nak kongsikan dengan penonton kita. Betul Yana? Ini berkenaan dengan ICE. Siapa kata lelaki tak boleh jadi bibik? Janji rezeki halal tak salah kan? Saksikan lakonan Zara Zia, Saharul Rizwan, Raja Afiq dan ramai lagi pelakon-pelakon tempatan yang hebat dalam drama TV3 terbaru iaitu Mr. Bibi. Korang pun boleh stream episod baru setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 8 malam di aplikasi iQIYI atau laman web iq.com. Itu berkenaan dengan Mr. Bibi. Menarik kan? Dan Mr. menarik Bibi, sebenarnya. Ini sebenarnya ada satu lagi perkongsian nak kami bagi kepada anda iaitu bersempena dengan sambutan ulang tahun Aeon yang ke-37. Bertemakan Sayap Bagimu, Aeon menerbitkan beberapa buah rancangan televisyen di bawah program Sayap Bagimu iaitu program Raikan yang merupakan program bual bicara dan Aeon. Bagaimana kalau sebuah sitkom? Rancangan-rancangan ini bermula 9 Oktober hingga ke akhir tahun menerusi TV3 dan saluran YouTube rasmi Aeon Malaysia. Anda boleh pergi ke laman web di www.youtube.com/user/Aeon Retail Malaysia. Banyak sebenarnya kan Fatin cerita-cerita program-program drama-drama menarik di TV3. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di TV3 Malaysia. Okey, baik. Fatin, kalau semalam kan Sugi dan saya, kami dah kongsikan bersama dengan Fiza Sabjahan di Sarawak tentang Medan Niaga 1. Hari ini pula, apa yang Fiza nak kongsikan? Kita nak tahu ada sesuatu yang menarik berkenaan dengan kraft tangan di Sarawak. Apa kata jom kita bersama Fiza. Hai penonton, sekarang ini saya berada di Wihai Street yang mana di sini terdapat banyak kedai yang menjual pelbagai kraft tangan dan juga barangan-barangan menarik yang terdapat di Kuching Sarawak ni. Tapi sekarang ni Fiza berada di Trade Link yang mana di dalam kedai ini terdapat pelbagai jenis kraft tangan yang cukup unik dan juga menarik yang boleh anda jadikan buah tangan untuk pulang ke lokasi masing-masing. Dan sekarang saya bersama dengan Madam Florence yang sememangnya orang kuat daripada Trade Link ini untuk berkongsi kepada anda apa antara kraft tangan yang terdapat dan dijual di sini. Baiklah Madam, apa khabar? Baik, dan selamat pagi. Di kedai saya ni memang dekat 100% produk saya buat sendiri dari hasil tanah bumi Sarawak. Di sini kita buat dari proses tanah sampai model dan sampai finishing produk yang ada dekat sini. Saya buat berbagai produk tourism yang mana pelancong datang ke Kuching, bandar Kuching, dia beli patung kucing, ataupun saya buat patung hornbill yang mana memang signature untuk Sarawak, mana burung kenyalang.
Jadi di situ saya berbagai design ataupun shape burung penyalang dan patung kucing. Ada juga saya buat pasu Sarawak, pasu Iban, dan seperti yang ini tajau kalau dipanggil kita bangsa Iban, yang bermakna kita buat pasu untuk bukan saja untuk simpan bunga tetapi untuk simpan makanan, seperti orang dulu simpan beras. Tapi motif yang saya buat memang motif etnik Sarawak. Ada juga saya buat motif orang Ulu, motif Iban dan Bedayu. Kerana dia berbagai motif bentuk yang kita buat. Jadi ada juga yang di sini modern punya design, tak ada corak motif Sarawak tapi dia macam retak 1000. Yang ini dipanggil teknik macam mana pembakaran laku yang boleh yang pertama saya buat di Sarawak. Saya belajar dulu kira 5 tahun yang lepas. Yang buat ni. Madam nak tanya jugalah kepada Madam sendiri kan, kalau kita lihat pasu-pasu seramik dan juga patung-patung bentuk kucing ni, kalau nak bawa pulang ke tempat masing-masing, contohnya nak bawa pulang ke Semenanjung, macam mana cara nak pastikan supaya hasil-hasil yang unik, yang menarik ini tak rosak ataupun pecah, Madam? Saya memang ini satu masalah. Tapi saya buat packaging dia newspaper dulu, lepas tu bubble wrap, baru kita simpan dekat dalam kotak. Karena memang itu seramik ni memang mudah pecah kalau kita bawa ke Semenanjung kan. Yang inilah saya cuba packaging yang betul-betul compact supaya dia tak rosak. Ya. Okey, Madam, bagi penonton-penonton yang sedang menonton kritika ini, penonton wanita hari ini yang mungkin anda nak berkunjung ke Sarawak, kalau nak bawa pulang buah tangan, bagaimana cara mereka boleh nak dapatkan sendiri dan nak lihat hasil kraft tangan daripada Madam? Ya, dia boleh datang ke kedai ataupun dia hands-on buat manik sendiri atau manik rantai yang saya pakai ni. Dia boleh bentuk sendiri, lepas tu saya bakar, hari kemudian dia boleh bawa balik. Dia hasil tangan dia sendiri, dia belajar dari saya, itu lebih efektif, lebih memana. Okey, baiklah, terima kasih banyak Madam Florence di atas perkongsian ini pada hari ini, dan saya kira bagi anda yang menonton ketika ini, dan kalau mungkin ada perancangan nak datang ke Kuching Sarawak, jangan lupa untuk singgah ke sini, kerana selain daripada anda boleh mencuci mata, boleh buat sendiri kraft tangan yang diajar oleh Madam Florence, boleh buat rantai, anda juga boleh bawa pulang pelbagai jenis pasu-pasu yang sememangnya mempunyai hasil kraft tangan dan daya unik etnik-etnik di Sarawak ini, hasil kraft tangan daripada Madam Florence. Jadi terima kasih dan jumpa lagi kembali bersama rakan-rakan di studio. Bye. Menariknya Fiza. Selain daripada tembikar, kita ada anyaman, batik dan juga seni muzik di Sarawak yang perlu kita jaga. Dan saya sebenarnya nak kongsikan satu lagi seni yang kita perlu jaga dan perlu ada pelapis, iaitu seni fashion. Dan kita tak nak buang masa lagi, kita nak memperkenalkan tetamu istimewa kita di studio, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Hajah Azizah Muhammad Dun selaku pengerusi MARA yang telah pun berada dalam talian. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Datuk Seri, sebenarnya kita bercakap mengenai fashion ini kan. MARA sendiri merupakan agensi pembangunan keusahawanan Bumiputera yang turut memfokuskan dalam industri gaya fashion ni. Kalau boleh, pandangan Datuk Seri sendiri berkenaan dengan inisiatif MARA ini. Ini adalah satu inisiatif yang amat-amat baik sekali, kerana kita mau memastikan para usahawan kita di dalam khususnya kaum Bumiputera di dalam negara kita Malaysia ini terlibat dengan pelbagai industri, dan fashion ini adalah satu industri yang memang ramai peminatnya. Jadi saya rasa ini adalah satu yang baik sekali yang kita laksanakan, dan nampaknya walaupun kita sekarang dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, kita masih lagi dapat katanya dipahamkan pesarannya amat-amat baik sekali. Dan khususnya untuk pakaian ready to wear, fast fashion, sekarang ini walaupun orang tidak dapat keluar untuk membelinya di kedai-kedai, tetapi kita melalui secara online, secara digital. Semua ini sekarang ini menggunakan digitalization online, menggunakan handphone saja kita boleh beli, kita boleh order dan sampai ke rumah kita.
Jadi industri fashion ini memanglah sesuatu yang baik dan kita mau pastikan lagi ramai lagi kaum bumi putra kita terlibat dalam bidang ini. Ingin saya kongsi juga bahwa di bawah MARA ini kita sudah ada 599 orang fashion MARA yang telah dibantu oleh MARA melalui pembiayaan sampai 29,6 juta setakat ini. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita akan terus lagi membangunkannya melalui dengan program yang kita panggil MARA in Fashion ini. Datuk Sri, kalau boleh juga diperkongsikan yang mana MARA in Fashion MIF ini merupakan satu program yang dibangunkan oleh MARA sendiri dan untuk mencukir sebenarnya bakat-bakat baru, mereka baru ni dalam industri ini. Kalau boleh Datuk Sri ceritakan mengenai program ini. Yalah, program ini telah bermula sejak tahun 2016 lagi dan seperti mana saya sebutkan tadi dalam melibatkan begitu ramai usahawan kita yang berpotensi dalam 2 fasa dan tahun ini merupakan tahun yang ketiga. Melalui pemerhatian saya, usahawan mereka fashion ini berpotensi untuk pergi lebih jauh lagi, bukan setakat di negara kita Malaysia tadi sahaja, tetapi hingga sampai ke peringkat antarabangsa. Dan kita mahu lebih ramai lagi golongan muda, golongan belia kita untuk berkarya dan menzahirkan rekaan dan produk di pasaran sehingga antarabangsa. Kita mau melihat nanti akan ada brand-brand daripada negara kita Malaysia, jenama daripada Malaysia yang menjadi household names. Sebut saja orang akan tahu ini adalah mereka daripada negara kita Malaysia. Dan semua orang inginkan fashion mereka ataupun desain mereka. Jadi inilah yang sebenarnya MARA ingin laksanakan dan MARA in Fashion inilah caranya, mekanismenya. Kita perkenalkan lagi jenama daripada anak-anak bangsa kita, reka pakaian desain daripada anak-anak Malaysia dan kita berharap melalui program ini mereka akan dapat berkolaborasi dengan fashion industry menggunakan desain mereka dan menjualnya di pasar-pasar raya, bukan saja di negara kita Malaysia tapi juga sampai ke peringkat antarabangsa. Ingin saya kongsi ya. Setakat ini kita ada nama Wan and Mary yang menghasilkan produk penjagaan kulit Neutrogena dan Vivo, telefon bimbit untuk mereka konsep dan tema pakaian produk terbaru mereka. Juga ada Captain Batik ya, Captain Batik. Sekarang ini di Parlimen pun kita sudah membenarkan supaya semua orang lelaki pun, ahli-ahli MP lelaki pun menggunakan pakaian batik pada hari Khamis. Jadi Captain Batik ini adalah satu rekaan baru ya yang usahawannya adalah anak-anak muda, desainernya adalah anak muda. So kalau nak pakai batik yang up to date boleh pergi ke Captain Batik. Saya promosi mereka lah ya. Dan kita ada juga Cintawati Scarf yang seorang usahawan wanita yang menghasilkan sehari sampai 10,000 dengan pendapatan mereka sebulan sehingga setahun sehingga 6 juta. Wow. Dan mereka ni boleh berkolaborasi juga dengan peniaga kita yang menjual tudung karena mereka akan sediakan desain-desain ini dan tudung mereka, maka akan lebih ramai lagi lah. Tahulah sekarang ini semua orang pakai tudung sudah. Jadi ini adalah satu industri yang besar. Bukan saja di negara kita Malaysia tetapi sampai ke luar negara lagi pun. Baik. Dan kita ada Sari Hamid lagi yang mereka koleksi Miss Universe Malaysia 2018. Satu jenama yang baru juga. Baik. Jadi, kita adakan yang baik supaya lebih ramai lagi jenama akan dapat kita hasilkan. Datuk Sri, dan mungkin juga di akhir perbincangan kita ni, mungkin Datuk Sri boleh kongsikan mengenai program terbaru MIF ni dan juga apa sebenarnya harapan Datuk Sri dan juga warga kerja MARA sendiri. Yang terbaru ini ialah sebenarnya program ini kita beri fokus kepada usahawan fashion yang baru muncul, fashion designer, pattern maker, fashion producer dan fashion retail. Kita mahu keseluruhannya lah masuk, bukan saja untuk desain tetapi juga sampai ke retailer itu lagi. Melalui program MIF ini melalui 4 fasa latihan keusahawanan yang merangkumi segala aspek dalam perniagaan industri fashion perintingan secara terus oleh pakar-pakar industri fashion seperti Encik Faizal Hamid yang merupakan Faisal Kanan Jabatan Fashion Fakulti Seni Lukis dan Reka Bentuk dari Fakulti Seni Lukis UiTM
Fizi Wu dan lain-lain lagi. Jadi melalui Marine Fashion ini kita memberi peluang kepada peserta yang mengikuti program ini dalam memperkukuhkan lagi strategi perniagaan fashion melalui ekosistem yang terancang dan meningkatkan nilai rekaan mereka, kualiti jahitan dan juga pengurusan perniagaan. Ini semua perlu ada, ekosistemnya perlu ada karena kita tidak mau touch and go aja. Selesai tak ada lagi apa-apa. Yang kita mau berterusan. Sustainability itu perlu ada. Jadi kita juga akan membantu mereka untuk personal branding, brand marketing, semua itu. Dan mereka yang berjaya nanti ini akan kita bawa pula lagi ke menyertai London Muslim Fashion Show, Mercedes Fashion Show, Dubai Grand Show dan lain-lain. Datuk Sri, kita harapkan banyak lagi perbualan kita kan, tapi masa mencemburui dan saya harapkan apa saja cabang kita akan adakan pelapis yang sangat-sangat berpotensi. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Panglima Hajah Azizah Muhammad Dun kerana bersama-sama dengan kami di Wanita Hari ini. Terima kasih Datuk Sri. Ya, terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak lagi sebenarnya perkongsian Yana nak berikan kepada anda penonton Wanita Hari ini. Silakan Yana. Terima kasih Fatin. Baik, seperti yang telah kita war-warkan semalam, saya dan Sugi dah beritahu dah apa sebenarnya topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Hari ini seperti biasa, hari Jumaat kita akan bawakan topik berkaitan dengan hikayat perkahwinan, di mana topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah pelengkap rusuk kiri. Dan pastinya bila kita bercakap tentang pelengkap rusuk kiri ni adalah berkaitan dengan jodoh. Persoalannya bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita untuk mencari pasangan yang terbaik untuk diri kita dan betapa pentingnya seorang wanita di sisi seorang lelaki. Kepada anda, kalaulah ada sebarang perkongsian mungkin berkenaan dengan cerita hidup anda sendiri, bagaimana anda menjadi pelengkap rusuk kiri buat suami, dan kepada kaum Adam, bagaimana anda mencari isteri anda supaya menjadi pelengkap rusuk kiri anda, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Juga jangan lupa untuk ikuti kami di akaun Instagram WHI TV3. Okey, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini seperti yang Yana wawarkan tadi berkenaan topik hari ini, pelengkap rusuk kiri. Kita tahu jodoh itu rahsia Allah, ajal maut. Tapi menjadi orang kata pelengkap rusuk kiri ini sebenarnya banyak yang kita perlu jalankan peranan, macam mana kita nak menghargai, dan ini sebenarnya nak akan kita bincangkan hari ini bersama dengan tetamu kita. Yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini, kita bersama dengan Encik Muhammad Syaiful Bahri Osman, merupakan perunding motivasi yang tak asing lagi di studio Wanita Hari Ini. Assalamualaikum Cik Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fatin dan juga Bu Yaina? Baik, alhamdulillah ceria Cik Syaiful. Betul. Dan Fatin, kita juga bersama dengan pasangan yang cukup comel dan serasi bersama ni, iaitu Ristina Munim dan juga Isa Khan. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kali terakhir Ristina dan juga Isa sebelum mereka bertunang di tetamu di set kita ni dah menjadi pasangan suami isteri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita nak mulakan perbincangan kita pada hari ini, Fatin. Encik Syaiful, kalau kita bercakap tentang pelengkap rusuk kiri ni kan, pasti kita bercakap tentang jodoh. Dan untuk mencari jodoh yang terbaik ni, kita yang sebenarnya perlu persiapkan diri kita. Jadi bagaimana Encik Syaiful sebagai permulaannya untuk kita menjemput, untuk kita mencari jodoh yang terbaik buat diri kita? Wow. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Bu Yaina. Saya tahu soalan ini memang Bu Yaina cukup suka. Beliau adalah salah seorang sampel kajian pada hari ini. Wow. Alamak, takutlah macam ni Cik Syaiful. Silakan Cik Syaiful. Gurau, jangan marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton dan juga wanita hari ini. So, topik hari ini cantik, menarik. Dan saya tak lupakan juga kepada sahabat saya, Puan Ristina dan juga Cik Isa. So baik, pelengkap kepada rusuk kiri. Subhanallah, so cantik topik hari ini yang kelola Mbak Katolia tadi. Sebenarnya bagaimana persediaan ataupun seseorang itu untuk menjadikan diri dia tu. Maklumlah berkaitan pelengkap kepada rusuk kiri yang sinonim seolah mengatakan bahawa seorang wanita yang akan menjadi pelengkap pada rusuk kiri seorang lelaki tersebut. Ini kita dah lari ataupun sinonim dengan situasi ataupun perkataan ini dalam
masyarakat. Benar, dalam hadis riwayat Muslim tu memang benar mengatakan bahawa wanita itu bagaikan tulang rusuk. Nabi bagi perumpamaan yang mana kalau kita paksa dia untuk kita luruskan dia akan patah kan, dan jika dibiarkan dia akan bengkok. Tetapi itu adalah perumpamaan. Saya pakai topik hari ini sebelum saya jawab soalan yang bagus dari Uyana tadi, iaitu kiasan sebagai pelengkap tulang rusuk tu. So maksudnya apakah tindakan ataupun perbuatan seseorang insan, seseorang manusia, seorang wanita itu untuk dia mempersiapkan diri dia sebagai pelengkap tersebut. Nombor satu Uyaina. Nasiblah. So nombor satu dia mesti kena faham, iaitu sebagai apa? Sebagai menjadikan diri dia itu sebagai seorang pelindung. So faham kiasan kepada tulang rusuk itu dia merupakan struktur yang melindung. Penting di dalam tubuh badan seseorang manusia, seseorang insan. Dan hadirnya seseorang wanita itu kepada seorang lelaki itu, dia juga dianggap sebagai pelindung. Pelindung apa? Pelindung dari sudut fizikal dan juga dari sudut emosinya sebagai seorang suami, sebagai seorang pasangan. So nampak persediaan yang pertama dia kena faham dia itu adalah sebagai pelindung. Nombor dua, peranan dia juga adalah yang dia akan memberi kecantikan. Kecantikan apa yang dimasukkan di sini? Ya, ini kecantikan kepada seseorang insan atau lelaki tersebut. Tanpa tulang rusuk, agak-agak cantik tak fizikal seseorang manusia? Definitely tak cantik. Maka dia kena ingat soalan Uyana tadi, bagaimana persediaan yang dia kena sediakan? Yes, dia kena siap sediakan bahawa diri dia nanti menjadi pelengkap kepada kecantikan pasangan dia. Alhamdulillah. Dan persiapan tu juga kena mental dan fizikal tau Fatin. Barulah boleh menjadi pelengkap yang selengkap-lengkapnya. Melindungi dan mencantikkan. Tapi kita nak juga tanya kepada Ristina dan juga Isa, macam mana yang Yana kongsikan tadi kan, fizikal dan juga mental. Tapi bagaimana untuk memainkan peranan bersama ni? Bukan bercakap mengenai pelengkap rusuk kiri je, suami pun perlu memainkan peranan, menghargai, menjaga hati dan sebagainya. Kalau boleh dikongsikan, dah berapa lama dah bersama ni? Bagaimana agaknya pelengkap rusuk kiri setakat ni, Isa? Gelak dia. Bangun dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, topik hari ini topiknya agak menarik dibincangkan hari ini. So alhamdulillah kita orang pun dah berumah tangga selama 7 bulan. 7 bulan lebih dah. So dalam masa 7 bulan lebih ni banyak proses belajar, proses saling kenal sebenarnya. Sebelum kita orang berkahwin tu kita orang berkenalan setahun lebih, bertunang juga kan. Tetapi pada saat tu kita orang ingat kita orang dah kenal each other, betul-betul dah kenal tau. Tetapi lepas kita masuk ke fasa perkahwinan ni, rupanya kita belum kenal lagi pasangan kita. Yang sebenar-benarnya. Kita berkongsi kehidupan ni, kita duduk di bawah satu bumbung. Sebelum ni kita duduk seorang-seorang kan. So memang lain lah, banyak kita punya kebiasaan dekat rumah. Banyak kita punya habit dan sebagainya. So sekarang dah ada orang lain dekat rumah kan. So we have to consider everything yang saya personally, apa yang saya buat, everything. Mungkin ada bad habit ke apa ke. I have to consider ada isteri saya dekat rumah. Dia memerhati. Kena cover-cover ke macam mana tu, Isa? Apa dia? Kena cover-cover. Orang kata kalau dah duduk satu bumbung ni, habis dah pecah rahsia semua. Memang kena pecah semua sebab tak ada rahsia dah lepas kita berkahwin ni. Lepas kita berumah tangga ni memang tak ada rahsia lagi. Betul. Saya setuju dengan apa yang Isa katakan. Dan untuk Ristina pula, orang katakan dalam perkahwinan ni bukannya sebenarnya nak mencari yang sempurna, tetapi yang boleh menyempurnakan kita. Jadi bagaimana setelah melayari bahtera rumah tangga ni, Ristina menempatkan diri sebagai seorang isteri dan melengkapkan apa sahaja kekurangan dan juga melebihkan kelebihan suami. Okey, macam contoh saya baca yang wanita ni dijadikan daripada rusuk lelaki ni sebab wanita ni tak sempurna. Kita ada ada mood ni macam ni apa semua, dan saya tahu yang saya tak sempurna, dan saya bersyukur ada suami yang tahu handle saya
Sebab walaupun lepas kahwin je lah, lagi banyak perangai yang dia nampak apa semua kan. Untuk handle saya, dia tahu macam mana nak atasi benda tu apa semua, dan saya bersyukur di situ. Dan saya juga memainkan peranan di mana bila saya dah jadi isteri ni, saya dah ada komitmen, saya dah ada suami. Bukan yang macam sebelum ni yang zaman-zaman tunang ke apa, bukan. Saya dah jadi isteri dan saya ada tanggungjawab kepada suami saya. Di mana apa pun saya kena minta izin dia dulu apa semua. So saya rasa lain lah dia dah berumah tangga ni. Fatih, inilah orang kata saling melengkapi. Betul, saling melengkapi. Yang kata tak kenal maka tak cinta. Banyak lagi sebenarnya kita kena kenal suami kita sebaik kita berkahwin. Baik, banyak lagi sebenarnya kita nak tanya kat Encik Saiful dan juga Ristina juga Isa. Tapi sebelum tu kita nak ada satu perkongsian yang disediakan penolong penerbit kami berkenaan topik kita hari ini. Apa kata, jom kita saksikan. Perkahwinan bukan sekadar penyatuan di antara dua individu, tetapi merupakan pelengkap kepada sebuah kehidupan. Bukan hanya sanggup melayari bahtera rumah tangga dengan lelaki yang jauh lebih muda, malah sanggup menerima dirinya yang berstatus orang kurang upaya. Muhammad Fazil Amuli, 29 tahun, meluahkan rasa syukur dipertemukan jodoh dengan isterinya iaitu Azlila Paino, 38 tahun, yang menjadi pelengkap kepada kekurangan dirinya. Saya bertanya kepada isteri, sanggup tak menerima saya? Dia sanggup walaupun dalam keadaan saya serba kekurangan, dan dia pula bertanya kepada saya jarak antara kami 9 tahun. Adakah saya menerima? Saya berkata kepadanya, dia sanggup menerima kekurangan saya, kenapa saya tidak sanggup menerima jarak umur antara kami jauh? Di situlah saya nampak keikhlasan. Menjalani kehidupan bersama sejak tahun 2017, Fazil mengakui telah melalui pelbagai rintangan bersama isterinya, dan perkahwinan mereka juga turut diuji apabila cahaya mata sulung mereka disahkan sebagai sindrom Down. Keistimewaan yang saya lihat dan kehebatan yang saya lihat pada isteri saya, dia seorang wanita yang kuat dan sanggup menerima kekurangan pada diri saya dan isteri saya dari awal perkenalan kami sehingga kini. Dan dia sanggup menjaga anak kami pada awal kelahirannya dibuat selama 6 bulan. Dan pada ketika itu anak kami memerlukan bantuan oksigen, pernafasan untuk bernapas. Menyifatkan pelengkap tulang rusuk kirinya itu sebagai wanita yang luar biasa, Fazil berharap agar perkahwinan mereka kekal hingga ke akhir hayat. Cukup indah perkongsian sebentar tadi yang mana saya kira kedua-dua pasangan ini melambangkan keikhlasan dan menerima pasangannya seadanya. Dan Encik Saiful, berkenaan dengan topik kita juga pada hari ini kan, kita bercakap tentang nak mencari jodoh yang baik, pelengkap rusuk kiri kita. Tetapi sebenarnya jodoh kita, pasangan kita adalah cerminan peribadi diri kita sendiri. Kalau baik cerminan kita, itu juga melambangkan peribadi kita. Jadi bagaimana Encik Saiful sebenarnya sebelum kita membahagiakan orang lain, kita terlebih dahulu perlu menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya sebelum kita dapat membahagiakan orang lain? Okey, terima kasih. Benar. Dia dalam asam kehidupan ini, kalau kita baik maka kita akan dapat pasangan yang nalurinya insyaAllah dia akan baik juga seperti kita. So, tapi kalau sebaliknya, maka kena hati-hati sebab ada juga orang yang Tuhan uji dia. Dia baik tetapi dia dapat pasangan yang agak nakal dan sebagainya. Maka anggaplah itu sebagai ujian di dalam kehidupannya. So tak semua kehidupan itu dibentangkan dengan permainan yang indah, jalan yang indah. Kata sahabat kita tadi, Puan Ristina dan juga Bisa kata apa? Ingat dah kenal Nabi dah semua, tapi bila dah kahwin baru banyak benda yang tak dapat tahu baru nak kenal semua dan sebagainya. Yes, itulah asam garam
kehidupan. Baik, saya tak nak menceritakan yang terlalu banyak benda yang mungkin negatif sangat untuk perkahwinan ni. Saya risau sebab saya takut nanti Uya tak nak kahwin. Saya juga nama yang dipetik tu. Tengok ni Ristina. Jadi saya nak bagi tahu, saya nak sambung apa yang saya nak katakan, pelengkap rusuk kiri ni yang mungkin penekanan yang seharusnya diberikan oleh pasangan. Yang pertama, sebagai seorang isteri apabila berkahwin, maka letakkanlah diri anda itu adalah sebagai peneman yang terbaik buat suami kalian. Peneman. So bila tempat isteri adalah di sisi suami. So kebanyakan isu yang terjadi, konflik yang terjadi bila mana seorang isteri tidak meletakkan diri dia sebagai teman karib ataupun peneman kepada suaminya. Tak lengkap lah. So tak lengkap lah rusuk tadi tu. Itu nombor satu yang perlu diberi perhatian. Nombor dua, yang perlu diberi perhatian juga adalah menjadi pendengar yang baik. Please, tolong. So kebanyakan suami dia sebenarnya dia tidaklah mengharapkan terlalu pandangan yang baik, yang bernasihat dari seorang isteri dan sebagainya, tetapi cukup sebagai seorang isteri tersebut untuk mendengar keluhan ataupun apa yang diluahkan oleh sang suami. Menjadi pendengar yang baik tu kadang-kadang ramai yang fail dekat sini, tak kisahlah sama ada dia suami ke, dia isteri ke. So yang ini perlu sangat diberi perhatian. Dan of course lah yang kita tengok dalam contoh bahan yang ditunjukkan sebentar tadi tentang dua pasangan tadi, seseorang suami sangat appreciate, sangat menghargai. Bila mana mendapat pasangan tulang rusuk yang sempurna tu, isterinya itu adalah seorang yang pandai menjaga menjaga harta dan juga wang ataupun harta-harta yang diberikan oleh sang suami. Tak adalah hari ni beli peti ais, besok rosak. Itu contoh kan. So maksudnya sebagai seorang isteri, peranan kalian adalah sebagai penjaga kepada harta dan juga anak-anak ataupun zuriat daripada si suami ataupun kehidupan yang bersama. InsyaAllah itu akan menjadi lebih baik. Penjaga, pendamping, teman karib. Orang kata lucky I'm in love with my best friend. Dan saya percaya juga segala ciri-ciri itu dimiliki oleh Ristana sendiri, yang mana menjadi kawan baik kepada Isa. Dan pastinya kalau orang cakap berkahwin ni, awal-awal tu memang manis, memang semuanya cantik-cantik. Ini ke Fatin? Betul. Sebab apa, macam Isa juga kongsikan tadi, banyak sebenarnya kita nak kena orang kata discover pasangan kita ni dari segi kebaikan, kelemahan dan saling melengkapi. Untuk Isa sendiri, bagaimana sebenarnya untuk kita nak kekalkan momentum untuk menghargai pasangan kita tu, menyayangi, orang kata wanita ni manja kadang-kadang Yana kan, untuk kita nak kekalkan keharmonian rumah tangga tu, Isa? Okay, bagi saya secara peribadi kan, macam memang banyak yang saya dengar juga sebelum berkahwin lain, selepas berkahwin lain kan. So saya pun tak tahu kenapa ada benda yang macam tu kan, sebab bagi saya sepatutnya lepas berkahwin tu mungkin lain yang jauh lebih baik lah. Saya percaya apa yang saya dengar kebanyakan tu lain yang tak berapa nak baik lah. Mungkin sebelum kahwin sweet ke, lepas kahwin mungkin tak sweet. Lepas sebelum kahwin mungkin lebih peduli, lepas kahwin mungkin kurang peduli kan dan sebagainya kan. Bagi saya adalah lepas berkahwin ni kita patutnya lebih romantik, lebih sweet dengan pasangan. Sebab ada kadang-kadang pasangan mungkin dia malu ke nak romantik dengan pasangan sendiri kan. Ada ke? Ada. Sebagainya. So bagi saya ni adalah isteri saya kan, orang yang paling dekat dengan saya lah, orang yang paling rapat dengan saya. And macam Cik Saiful sebutkan tadi itulah, betul memang isteri adalah seorang pendengar yang baik lah. Okay, sebab saya peribadi pun ada masalah apa saja, masalah kerja ke, masalah peribadi ke, saya memang akan cerita dekat Ristina lah. Sampai kadang-kadang baju ke, benda-benda yang remeh-temeh pun saya dah biasakan diri saya untuk bertanya kepada dia, macam dia ada yang pilih kan dan sebagainya. Sebab saya percaya macam isteri saya, sebagai seorang isteri, sebagai tulang rusuk tu kan, mesti dia nak yang terbaik untuk kita. So saya advice dan pendapat daripada seorang isteri itu adalah sentiasa yang terbaik untuk saya. So saya selalu berkongsi dengan dia dan selalu membuka hati saya untuk menerima pendapat daripada isteri saya. Sangat-sangat sweet. Dan ini orang kata communication is key. Dan untuk Ristina sendiri, adakah Ristina juga turut berkongsi segala-galanya in and out lah orang kata bersama dengan suami? Okey, saya kongsi sikitlah saya punya pengalaman bila hari akad nikah saya tu, saya dah ada hati apa saja kekurangan Isa, apa saja apa kelebihan kekurangan, apa saja
ni lah orang kata, ni kan kita boleh terima, maksudnya lepas ni susah senang pun kita akan ada dengan dia. Jadi tak perlu isteri cakap tadi, contoh lepas kahwin kan kita ada makin kenal dia, tak kisah ada kelebihan ni ke kekurangan dia, sebab saya dah bersedia untuk terima kekurangan isteri masa tu, dan saya bersedia untuk hidup susah senang dengan dia. Tak boleh lepas kahwin tiba-tiba susah nak tinggal dia, tak, saya tak terfikir macam tu. Dan saya betul-betul yakin kalau kita pandai untuk explore perkahwinan ni, kita rasa yang perkahwinan ni sangat indah sebenarnya. Jangan betul. Okey. Encik Saiful, kalau kita dengar perkongsian Ristina tadi kan, ada juga pasangan sebenarnya mereka malu lagi-lagi bila dah ada anak, komitmen dah tinggi, masa lagi kan. Secara ringkas ni kalau boleh Encik Saiful kongsikan berkenaan dengan bagaimana kita nak luangkan masa tapi kita kekal untuk melengkapi tulang rusuk kita. Okey, terima kasih. Ini kesimpulan ke ni? Kesimpulan. Okey, baik. Secara ringkas. Baik, kita ada pilihan. Sama ada kita nak jadi pelengkap itu sebagai pelengkap yang menjadi madu ataupun menjadi racun. Itu maksudnya yang menjadi ubat kepada pasangan ataupun menjadi racun kepada pasangan. So, yang itu betul kata Puan Ristina tadi, dalam kehidupan rumah tangga ni kita kena explore, kita kena mencari. Betul. So kita kena jangan takut untuk mencari ilmu, jangan takut untuk mencuba benda-benda yang baru dan sebagainya. So yang paling penting, setiap detik, setiap ujian yang datang itu merupakan pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang terbaik. So please, Pak Katisha jangan malu, sebab yelah, jangan malulah sebelum dan selepas tu orang kata tak jadi masalah untuk hubungan tu, insyaAllah. Orang kata perlu ada usaha sama dari kedua-dua belah pihak untuk menjadikan sesebuah keluarga itu yang sakinah, mawaddah warahmah. InsyaAllah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Saiful Bahari Osman selaku perunding motivasi kita pada hari ini, dan juga kepada Ristina Munim dan juga Isa Khan di atas perkongsian anda berdua pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Stay safe. Salam untuk keluarga. Itu antara perkongsian yang boleh diberikan untuk hari ini kan. Banyak lagi sebenarnya lepas ini akan kami kongsikan dengan anda, tapi sebelum itu kami nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan untuk berkongsi penjagaan dalaman dan luaran dan kecantikan kita, sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Khabar Yana, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Segak bergaya berbaju Melayu hitam hari ini, Dato'. Okey, Dato'. Terima kasih, Yana. Apa yang nak dikongsikan? Silakan. Terima kasih, Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Yana, saya percaya ya, setiap orang pastinya ingin tampil menawan ya. Kalau boleh kita nak nampak wajah kita berseri, awet muda ya, tak kurang juga Yana ya. Seiring peningkatan usia, berlaku perubahan hormon, kita dapat lebih tua pada usia sebenar ya. Tambah-tambah lagi kalau wanita di rumah kat sana ya, ataupun golongan lelaki, semuanya akan risau ya, akan berada pada kata orang tu dilema kalau kita dapat lebih tua pada usia sebenar, nampak penat, letih, lesu ya. Lingkaran gelap, tambah lagi ada masalah jeragat, tak kurang juga Yana ya. Ramai antara kita bukan je ada masalah kulit pada wajah Yana, tapi kalau kita perhatikan ya, golongan muda ya ada masalah kata orang tu jerawat badan ya, bahagian belakang badan ni kadang-kadang terasa tak selesa ya. Banyak sangat biji-biji bintik-bintik ya. Dan sebenarnya salah satu cara untuk mendapatkan kata orang tu kecantikan kulit ya ialah dengan mengamalkan pemakanan yang sihat ya. Yang mana hari ini saya bawakan rangkaian produk yang anda boleh amalkan secara lengkap yang ada dari hujung rambut ke hujung kaki, saya kira ya. Cukup baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Sebab apa ya? Produk ni dah lama kat pasaran, Advance Stock yang anda lihat di kasih TV ni Yana, dah habis 10 tahun ya. Alhamdulillah dari segi penjualan sangat menggalakkan dia, sangat laris Yana ya. Keberkesanan soal botol pertama ya, pengguna-pengguna yang mereka amalkan, mereka dapat lihat ya, 1 minggu pertama dah dapat lihat perbezaan. Terutamanya Yana, kalau kita ada tumit kaki yang merekah Yana, kita dapat lihat ya, tumit kaki makin lembut, licin, kemudiannya lingkaran gelap bawah mata makin berkurangan ya, garis halus, kedutan, masalah jeragat ya. Itu paling penting. Kadang-kadang wanita ada masalah licin, hitam kat muka, jeragat dan sebagainya, jerawat belakang badan berkurangan. Alhamdulillah ya, dengan penggunaan Advance Squad ni, anda minum secara teratur, anda dapat lihat ya perbezaan dan juga kata orang tu keberkesanan dia, kulit lebih cerah, lembut, halus ya. Dan itu untuk dalaman Yana ya. Kalau untuk luaran, kita ada set penjagaan wajah, set Perfect White ya. Yang mana set Perfect White ni Yana cukup lengkap ya, ada 4 produk, 4 dalam 1. Saya kira ya, ada facial cleanser, Perfect White facial cleanser, facial treatment essence ni, Magic Skin Day Cream, treatment and whitening night cream dia. Bukan saja untuk anda yang ada masalah kulit wajah ya, tetapi kalau kulit kita biasa pun boleh pakai ya. Sebab apa, rata-rata antara kita kadang-kadang
ada masalah kulit kusam, kulit tak bermaya ya, pori yang besar, kulit kendur, saya kira ya. Cukup lengkap dalaman dan luaran ni anda amalkan advance swipe minum untuk dalaman ni, saya kira ya sangat-sangat membantu. Awal botol pertama harga RM40, anda dapat lihat perbezaan betul ketara sekali, saya kira ya. Sambutan respon pengguna-pengguna yang amalkan Yana ya, mereka cukup gembira, teruja dan alhamdulillah ya, daripada kita penjualan kita sentiasa kehabisan stok. Dan hari ni Hawa, pada hari Isnin minggu depan kita akan pasarkan kembali di pasaran ya, yang mana anda boleh dapatkan secara online di jombai.my dengan diskaun istimewa, ataupun boleh buat belian di Shopee ya, ataupun di Lazada Yana ya. Advance Swap ni saya kira sangat-sangat bagus, formulasi pencerahan unggul. Saya sendiri turut amalkan ya, dalam ada ramuan seperti lycopene Yana, tomato merah yang sangat bagus ya, kemudian astaxanthin ya. Pengambilan astaxanthin ni sangat berkesan sebab apa ya, bersama dengan 6,000 kali ganda vitamin C, 500 koenzim CoQ10 ya. Saya kira keberkesanan yang nyata anda akan cuba advance White ni untuk dalaman dan untuk luaran ya, penjaga kulit wajah. Jangan lupa guna set Perfect White ni, harga RM72, ada 4 produk asas. Yang paling penting ya, anda tak perlu risau bila guna Perfect White ni, sangat lembut, kulit jadi lebih lembut, lebih licin, pori lebih halus ya. Kalau pakai ada masalah jerawat Yana ya, jerawat cepat kecut, jeragat cepat pudar ya, alhamdulillah ini adalah antara maklum balas pengguna-pengguna kami ya. Harga mampu bilik RM72 ya. Dan sebenarnya kalau anda beli secara online, dapat potongan diskaun yang lebih istimewa. Dan setiap produk ni juga ya dijual secara berasingan ya. Yang mana saya kira kalau dah habis, anda juga boleh beli secara berasingan. Harganya juga mampu bilik. Dan paling penting bertahan lama. Anda guna tak perlu risau sebab apa, kulit bukan saja licin tetapi tak ada kesan sampingan. Tak ada kemerahan, tak ada pengelupasan ya. Tak perlu risau, dan produk-produk di Asia berdaftar notifikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita juga ya Perfect White ni, kita juga jalani ujian di makmal ya, secara terperinci. Formulasi cukup baik, anda boleh gunakan ya, sebab apa, tanpa bahan pelarang, tanpa hydroquinone, tanpa merkuri ya. Formulasi sangat selamat, sesuai untuk semua jenis dan juga warna kulit ya. Kalau pengguna-pengguna kami ya, yang mana yang kulit gelap ataupun golongan India ya, saya terima maklumat lah, mereka dapat lihat perubahan yang begitu ketara sekali. Mereka rasa gembira, teruja ya, tona kulit lebih cerah sekata ya, alhamdulillah. Ini adalah antara keberkesanan ya, set Perfect White, harga RM72. Anda kena cuba, rasai kelainan. Dan ini ya, yang terakhir ni saya bawa cerah gebu body bar. Yang ni sabun untuk kata orang tu mencerahkan bahagian leher yang gelap, pelipat, celah peha ya. Yang mana sabun cerah gebu body bar ni rumusan sangat istimewa. Ada rumusan herba dan juga scrub ya, yang mana anda boleh guna sebagai sentalan ya pada bahagian kata orang tu ketiak yang gelap ya. Kadang-kadang badan kita berbau, berminyak, melekit dan sebagainya. Jadi anda guna sabun cerah gebu body bar ni sebagai treatment soap yang mana dapat merawat kulit anda. Harga RM20 saja sangat mampu milik Yana. Sangat-sangat efektif untuk merawat masalah kulit badan yang berjerawat, nak mencerahkan kulit anda ya. Kulit badan yang berbau, jangan lupa gunakan cerah gebu body bar. Dan satu lagi yang terakhir Yana, saya juga turut bawakan bedak sejuk kawalan jerawat. Ini bedak sejuk ni kalau boleh saya minta kamera fokus. Sebab apa, bedak sejuk ni sangat mampu milik Yana. Harga murah je dekat pasaran, hanyalah serendah RM20 saja Yana ya, yang warna oranye ni. Kalau wajah anda berjerawat ataupun berparut yang sangat teruk, boleh dapat bedak sejuk kawalan jerawat ni. Goncang dan kemudian ada tuang ya pada bahagian sapu pada bahagian wajah berjerawat ya, insyaAllah dalam masa 24 jam anda dapat lihat jerawat cepat kecut. Dan juga ya, pembelian melebihi RM100 di Jombai, anda akan dapat tote bag secara percuma yang berharga RM50 bag ni Yana ya. Dan ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan BACI baru beli sebab apa, BACI adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Untuk kulit yang cantik, mulus tanpa cela, nak kulit yang lembut, glowing, jangan lupa minum Advance White setiap hari. Waktu pagi ketika perut kosong ataupun sebelum tidur, minum Advance White. Nak kulit wajah yang cantik, guna set Perfect White ni. Ada 4 dalam 1, cukup lengkap. Harga RM72. Sebenarnya kalau masalah jerawat kat wajah anda, guna bedak sejuk ni sebagai tambahan, harga RM20. Dan sabun rawatan untuk badan anda. Nak mencerahkan badan, bahagian gelap semua. Mengurangkan jerawat badan, dapatkan cerah gebu body bar, harga RM20 saja. Terima kasih Yana bagi anda konsultasi secara cuma hubungi online kami seperti tertera di Kaca TV. Terima kasih banyak-banyak Dato' Azril Muhammad Razi di atas perkongsian tadi. Stay safe Dato'. Assalamualaikum. Stay safe Yana. Assalamualaikum. Baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Harapan akak untuk belanjawan 2022 ni, sekarang ni kerajaan ada bagi belanjawan untuk peniaga-peniaga kecil macam kita orang, tapi dari segi peraturan untuk memohon pinjaman tu agak ketat sikit lah. Macam kita orang peniaga kecil ni, dia nakkan peraturan macam
Dia nakkan lesen lah. Jadi kalau boleh longgarkan sikit lah. Sebabkan saya fresh graduate, saya sangat berharaplah kepada kerajaan supaya boleh diperbanyakkan lagi peluang-peluang pekerjaan untuk kami, sebab kami tidak mempunyai pengalaman yang banyak dan terjejas dengan pandemik COVID. Saya harapkan Belanjawan 2022 dapat memberi peruntukan dan kemudahan untuk usahawan wanita yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Apa yang saya harapkan dalam belanjawan pada kali ini ialah penempuan diberikan kepada golongan wanita, lebih-lebih lagi yang berada di luar bandar ataupun dalam golongan berpendapatan rendah. Saya dapati melalui pembacaan saya ada banyak isu-isu seperti kemiskinan haid yang berlaku di luar bandar. Apa pula kata anda? Apa harapan anda untuk Belanjawan 2022 nanti? Ayo hantarkan ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 ataupun di akaun Instagram WHI TV3. Dan esok kami akan kembali di WHI Extra bersama saya dan juga Fahrin dengan topik pastry cantik. Wow, menarik cantik. sekali. Menariknya. Betul. Kalau Fatin suka pastry? Saya boleh makan macam-macam ya nak. Bahaya tu. Kalau nak anda, tahu banyak lagi sebenarnya perkongsiannya pada hari esok. Terus jaga diri anda dan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Stay safe semua. Berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik puteri